Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi kita sama berkumpul di suatu kita untuk kita sambung perkongsian kita. Di mana pada kuliah yang lalu kita dalam bab Salatul Aidain, sembahyang hari raya ataupun hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Saya ingat dah dua kuliah ya. Kuliah yang pertama itu dua kuliah ke satu kuliah. Tapi kita dah bincang tentang makna Al-Aidain ataupun Al-Aidain, makna kepada dua hari raya, sejarah pensyariatannya, dah apa lagi? Tak ingat kan? Tapi sembahyang ada sentuh hari tu. Tak ada kot. Anak pun tak tengok video yang last. Tapi dalam slot Salatul Aidain, dalam fiqhus solah, ada apa yang disebut sebagai Adabu Al-Aidain. Adab dua hari raya. Ya, bukan hanya adab melibatkan solat, tapi untuk hari itu secara keseluruhan. Kerana hari ini ada hukum ataupun persyariatan tertentu. Malah ada sunnah-sunnah tertentu yang digalakkan untuk kita melakukannya. Ada banyak ya. Sebahagian daripadanya memang marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana hadis itu memang Nabi sebut. Itu yang disebut sebagai marfu' lafzi, ataupun sahabat memberitahu Nabi ada melakukannya. Ataupun ada dilakukan pada zaman Rasulullah, ataupun sunnah sekian-sekian pada hari raya itu. Betul-betul yang itu disebut sebagai marfu' maknawi ya. Dan tak dinafikan sebahagian nas tu juga tidak marfu'. Nabi tak sebut apa-apa, sahabat pun tak sandarkan perbuatan itu kepada Rasulullah in spesifik. Tapi ia dilakukan oleh sahabat tu sendiri, atau sahabat tu sebut, itu kita sebut sebagai mauquf. Level dia bawah sikit lah. Tapi sebahagian diambil kira dan dijadikan sunnah, di samping ia disokong oleh dasar-dasar yang lain ya. Kadang-kadang ulama guna qiyas ya. Marfu' Nabi tak ada, dia hanya mauquf, yang ini datang pada sahabat Nabi, tapi disokong oleh hal-hal yang lain lah, seperti qiyas ya, dan seumpamanya. Baik. Adabu Al-Aidain, adab dua hari raya. Pertama, of course lah, mandi pada hari itu. Baik hari raya haji, baik hari raya puasa. Baik hari raya puasa, baik hari raya haji. Kalau gabung dua tu kita panggil Al-Aidain lah. Tapi kalau salah satu hari raya puasa kita panggil Yaumul Fitr. Kebiasaan dalam nas sebut Yaumul Fitr, hari fitr. Fitr ni makna Aidilfitri lah. Ya. Dia tak semestinya Aidul Fitri ataupun Aidul Fitri. Kadang-kadang Yaumul Fitr, hari fitr tu merujuk kepada hari raya fitrah lah, hari raya puasa lah ya, hari raya Aidil Fitri. Kadang-kadang ulama sebut ataupun kadang-kadang nas sebut Yaumul Adha. Tu hari raya haji lah. Ya. Tak semestinya Aidul Adha ataupun Aidul Adha. Yaumul Adha, hari Adha. Kerana hari Adha ni hari raya tu lah. Dan kadang-kadang juga disebut sebagai Yaumun Nahri, hari sembelih. Ya. Walaupun boleh je sembelih hari apa-apa pun. Tapi kalau kita sebut Yaumun Nahri atau nas tu sebut begitu, ia merujuk pada hari raya haji ya. Itu istilah-istilah saja. Kebiasaan digunakan dalam nas, sama ada yang marfu' kepada Rasulullah SAW ataupun yang mauquf di kalangan para sahabat Nabi, hatta yang maktu' bahkan. Maktu' ni yang tabi'in punya lah ya. Baik. Jadi dua hari raya, Yaum Al-Aidain ataupun Al-Aidain itu sendiri. Yaumul Fitr atau Yaumil Adha. Ya.
Of course dia bermula daripada pagi lah, sebab hari kan. Hari ni dia start from the morning. Di mana pada pagi-pagi ni memang digalakkan atau disunahkan kita mandi. Ya. Dalam kelompok mandi sunnah lah. Sebab mandi ni ada dua kan. Kita dah belajar dulu. Lama dah. Saya ingat 3-4 tahun lepas kot. Dalam kitab Taharah kan ada satu bab tu, babul ghusli. Bab mandi. Selepas bab wudu, kemudian sapu di atas khuf, kemudian tayamum, kemudian mandi. Ingat? Tak ingat ke tak? Ada rukun mandi, mula-mula kita bincang jenis-jenis mandi ya, dalam bab mandi tu. Kita bincang definisi mandi, asas persyaratan mandi secara umumnya. Kemudian kita bincang tentang hukum mandi. Di mana mandi ni ada beberapa kategori. Ada mandi yang harus. Hak tu orang mandi hari-hari tu lah. Hak tak ada kena dengan agama tu. Hatta Ali pun ditanya tentang mandi. Ali pun kata, insyikta iktasikul layam. Kalau kamu nak mandi, mandilah hari-hari. Berapa kali nak mandi sehari pun mandilah. Itu mandi yang harus. Ya. Ada mandi yang wajib. Mandi-mandi hadas tu lah. Ada kecil, ada besar. Ada kecil mana ada mandi kan. Ada besar lah ya. Cuma mungkin junub atau janabah, mungkin haid dan mungkin juga nifas. Ada lagi mandi hak wajib. Mandi nazar, mana tahu dia nazar untuk mandi. Tapi nazar buat gapo gitu. Nazar nak cukur kepala lah. Nazar nak mandi lah, tak ada faedah nazar gitu. Ya. Nazar untuk ibadat lah. Ya. Nazar nak semayang ke, tapi jangan nazar semayang fardu pula. Tak ada pasal semayang fardu, kau tak nazar pun kau kena buat. Ya tak? Nazar hak semayang sunnah, baca Quran ke, aku nazar nak khatam Quran. Bulan puasa ni. Nazar. Bila kita nazar, baru kita akan cuba buat untuk memenuhi nazar kita itu. Tak ada syarat nazar-nazar ni. Kalau aku dapat begini, aku nak ibadah pada Allah. Ya tak? Anak aku kalau boleh 10A, aku nak khatam Quran. Itu makruh. Ada khilaf dalam bab ni. Tapi setahu saya majoriti memakruhkan nazar-nazar mu'allaq seumpama itu. Nazar-nazar tergantung. Nak buat benda, tunggu Allah Ta'ala bagi something dulu. Itu makruh. Ya. Innama la yustakhraju illa minal bakhil. Ya. Hadis Ibn Umar, Nasab Bukhari tak silap. Tapi very famous malah kitab Sunan tu, di mana sebahagian ulama, tak silap saya majoriti atau sebahagian besar mereka menghukumkan nazar-nazar seumpama ini makruh. Itulah salah satu hadisnya. Jenis-jenis hak bernazar nak buat ibadah ni hanya kerana nikmat-nikmat tertentu yang Allah Ta'ala beri. Makruh tu sebab Nabi kata ia hanya dilakukan oleh orang bakhil. Nazar yang digalakkan ni nazar yang mutlak. Aku bernazar bla bla bla. Aku bernazar bulan puasa ni nak khatam Quran. Aku bernazar ada waktu lain susah nak khatam kan. Bernazar bulan puasa ni, tapi bila bernazar kena buat lah, tak buat kena kafarah lah. Tapi dia satu bentuk komitmen kita dan tidak salah. Harus. Dan saya tak nafi sebahagian menggalakkan nazar mutlak seumpama itu. Sebab manusia ni kadang-kadang dia kena berjanji. Tapi bila berjanji kena buat lah. Betul tak? Tapi kalau jenis malas tak payah janji ya. Jangan nazar pula. Nazar tak buat pula. Dah lah berdosa kan. Itu kena kafarah pula kalau langgar nazar tu. Tapi ia membantulah sikit sebanyak. Tak salah sama sekali. Haram mungkin tak lah. Makruh saya rasa tidak. Dan seterusnya nazar mutlak ni sama ada digalakkan atau diharuskan. Tapi tidak makruh, jauh sekali tidak haram. Bulan puasa ni aku nazar nak khatam Quran. Bulan puasa ni aku nazar nak semayang tarawih 20 rakaat every night. Dah ramai orang buat 8, kita nak buat 20. Lebih pada orang. Nazar lah okey je. Nazar-nazar mutlak lah, jangan nazar-nazar. Nazar orang awam duk buat ni. Kalau aku sihat, kalau anak aku lulus periksa dapat A banyak. Ya tak? Kalau anak aku dapat masuk universiti, aku nak semayang ke, nak puasa ke, nak bagi orang makan ke. Itu nazar mu'allaq. Nazar digantung dengan balasan-balasan tentulah daripada Allah. Kita macam balasan lah. Iwat dia panggil. Tak ada iwat, tak ada ibadah. Ada iwat, ada ibadah. Dia panggil gitulah lebih kurang. Kita berjanji begitu, dia tidak digalakkan. Tapi kalau nazar-nazar umum,
Aku bernazar untuk melakukan ibadah. That's it. Itu okey. Hatta sahabat Nabi bernazar masa jahiliyah, nazar umum untuk ibadah seumpama itu, masih disuruh oleh Rasulullah menunaikannya. Nanti ada bab nazar, tapi bukan ibadat lah ujung. Dalam bab muamalat memang ada nazar. Bukan muamalat dalam bab qada. Dalam fiqh qada dia memang ada kitabun aimani wan nuzur. Kitab sumpah dan nazar mesti ada punya. Mana nazar ni ada banyak kategorinya. Salah satu itulah nazar muallaq. Nak buat benda baik mesti ada something. Nazar mutlak ni semata-mata nazar ya. Dah ada lagi beberapa kategori yang lain ya. Ada nazar lara, ada nazar lujaj, nanti belajarlah ya. Cari ustaz lain lah ajar qada. Tapi satu bab yang interesting juga. Tak apa lagi sikit ya. Nazar mutlak ni tuan, macam Umar kan, Nazar Bukhari. Bila dia masuk Islam, dia kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, nazartu an a'takifa lailatan fil jahiliyah." Ya. Ataupun dia kata, Umar kata Nazar Bukhari, bila dia masuk Islam kan, dia kata, "Ya Rasulullah, nazartu an a'takifa lailatan fil jahiliyah." Wahai Rasulullah, aku nazar untuk iktikaf satu malam di Masjidil Haram lah ketika jahiliyah. Maka apa jawab Nabi? Nabi kata, "Aufi binazarika." Sempurnakanlah nazam. Ya. Jadi walaupun dia nazar masa jahiliyah, dia masuk Islam, Nabi suruh tunai lagi. Ya. Sebab masa dia jahiliyah tu pun dia nazar pada Allah. Dia nazar pada Allah. Dia bukan nazar pada berhala, bukan nazar pada pokok. Dia nazar pada Allah juga. Kerana mereka pun sembah Allah juga, bukan tak sembah Allah. The idea of Allah mereka ada, bahkan mereka pun sembah juga. Dia pun mengakui Allah sebagai Tuhan juga. Cuma tak ada tauhid lah. Jadi Nabi suruh sempurnakan. Itu nazar mutlak lah tu. Dia bernazar nak i'tikaf. Satu malam atau satu hari lah. Kita kan nak nazar-nazar gitu Jangan duduk nazar. Tidak salah kalau nak nazar-nazar mu'allaq, nazar-nazar jenis lah gitu, tapi tak digalak lah. Tapi orang awam atau orang Melayu kita lah khususnya, dia tahu nazar tu ya, betul tak? Nazar yang digantungkan dengan kebaikan-kebaikan tertentu itu makruh Ada ulama kata harus pun, tapi setahu saya ramai yang kata makruh. Mazhab Syafi'i makruh kan, tidaklah haram kan. Baik. Pasal apa pergi ke nazar tu jauh gitu. Pasal apa pergi nazar ni? Mandi kan? Bab mandi tu kan? Jadi mandi, kalau nazar mandi, dia diwajib lah. Ya, seumpama nazar-nazar yang lain, nazar nak cukur kepala ke apa ke. Tapi tak jadi syarat kita tunaikan, sebab nazar-nazar seumpama ini, kalau tak ada apa-apa faedah, kita kafarah saja. Ya. Man nazara syai'an summa ra'a ghairahu khairan minhu falyatil ladzi huwa khair thumma kafir an yamini au an nadari. Ya. Nabi kata dalam Bukhari atau Muslim itu, siapa-siapa yang bernazar ataupun man halafa ala yamin, dia bersumpah. Kemudian dilihat ada benda baik, lebih bagus daripada sumpahnya itu, maka janganlah tunaikan sumpahnya. Buat hak baik itu, kemudian kafarahkanlah sumpahnya, boleh aja. Niat nak cukur kepala, ada faedah apa juga? Bukan, nazar nak cukur kepala, ada faedah ke apa cukur kepala? Tak cukur kepala, bayar kafarah je lah. Ya? Bukan berat mana pun kafarahnya. Bagi makan 10 fakir miskin, ataupun merdekakan hamba, ataupun kalau tak bagi makanan, bagi pakaian pun boleh. Kalau dua tu tak mampu, puasa 3 hari. Tu je, ingat je nazar ni bukan berat mana pun. Jadi cukur kepala tak ada faedah apa-apa. Betul tak? Orang hak botak nak ada rambut. Kita hak ada rambut nak pergi cukur botak. Ada botak sini tak ada. Jadi hak botak licin lah kalau pendek rambut tu okey je. Makana lahu syi'run falyukrimhu. Siapa ada rambut dia jagalah rambut dia tak. Ya. Fiqh pun ada bab-bab rambut ni, fiqhul libas. Saya ajar di surau di Rawang. Tasik Permaisuri ada satu. Tasik apa? Tasik Puteri
Saya ajar fiqh libas di situ. Fiqh libas ni ada bincang bab rambut lah. Di mana kalau rambut ni kalau cukup botok saja-saja makruh. Taklah haram insya-Allah, tapi tak bagus ya. Pasal Nabi suruh jaga rambut. Orang tak ada rambut, nak rambut, kita hak ada rambut, kita hak rambut ya tak. Okey. Jadi memanglah kalau kita nazar untuk mandi tapi tak berlaku. Mana ada orang nazar untuk mandi? Kalau maka dia jadi mandi yang wajib. Tapi tak semestinya dia buat benda tu. Pasal mandi nazar, pedoh kau tak ada pedoh langsung. Kafarah ajalah. Tapi kalau mandi sunat adalah. Ya. Dalam kelompok mandi sunat banyak tuan. Sekurang-kurangnya ada 9 based on hadis-hadis Nabi SAW. Dan kalau diperluaskan lagi dengan konsep-konsep qiyas sampai 17. Dan itu yang standard dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita lihat dalam mata Abi Syuja' dalam Nihayah Taqrib tu, memang dia sebut al-aghsalul masnunah 17 ghuslan. Mandi-mandi sunnah ni ada 17 mandi. Sebahagian besarnya memang dah berkias lah ya. Dah berkias. Mandi makruh tak ada ke? Ada mandi makruh. Ada mandi makruh? Ada mandi makruh. Kuat namis ya. Mandi haram. Apa mandi haram ya? Tapi yang fit ni banyak mandi sunnah lah ya. Mandi sunnah. Okey, sebagai orang Melayu kita, kalau kita pergi melawat jenazah kan, tak tahulah kampung ustaz ada amal ke tak, tapi sebagai tempat lah ya. Termasuk di tempat saya pun, kalau kita pergi ya, melawat orang mati balik, orang suruh mandi, orang tua suruh mandi ya. Ada orang Jawa sini. Orang Jawa pun sama juga. Orang Jawa dia suruh mandi. Lagi kuat penekanannya suruh mandi. Oh, kalau tak mandi kena ngepek. Memang kena mandi. Dia panggil layak kan. Tak tahu pasal apa kan. Kalau kita melawat orang mati tak sunat apa-apa, tak sunat wudu, tak sunat mandi. Tapi kalau kita mandi ke orang mati, sunat mandi. Kalau kita pikul jenazah dia, sunat basuh tangan. Kalau kita mandi jenazah, sunat mandi. Kalau kita pikul jenazah, sunat wudu. Ya. Atas kurang-kurang basuh tangan rasa. Macam mana? Macam mana hadis tu? Betul. Ya. Man ghassala janazatan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda. Siapa-siapa yang mandi jenazah hendaklah dia mandi. Siapa-siapa yang pikul hendaklah dia basuh tangan. Other than that tak ada apa-apa persyariatan. Itu adat lah, adat orang tua kan. Tapi takut-takut di sebalik tu ada kepercayaan lain pula. Kok badi orang mati tu pindah kita kok macam orang mati tu macam hina sangat kan. Apa nak mandi-mandi, paksa-paksa mandi pula? Tak payah. Pasal orang mati tak ada apa-apa. Dia bukan najis ya. Ya. Bahkan tak ada apa-apa pun. Tak adalah kata kalau orang mati tu tak baik ke warna badi dia mindah pergi kereta, tak ada. Tapi dia macam ada macam tu lah, ada sentimen sikit. Habis tu dia suruh mandi buat apa? Orang tu suruh mandi buat apa? Macam orang mati tu tak bagus. Takut mindah kita kalau ke mana. Tak? Tak tahu, tempat tuan-tuan tak ada. Lain-lain tempat, lain-lain amalan tuan. Ya. Ada tempat-tempat tu tuan-tuan, kalau orang mati dia tanam sekali surah Yasin, memang tempat tuan-tuan tak buat, tapi tempat orang lain ada buat. Ayah ada jemaah beritahu. Pak dia buat gitu. Siap tanam dengan kain serban untuk guru dia lagi lah apalah. Memang ada tempat kita tak buat, pak dia buat. Kita ramai kawan, kita tahulah hak ni kata begitu, hak ni kata begini ya tak. Tempat kita kalau nak kena kendara atas kain tak ada lepas gapo, tempat lain lepas kain buruk lah, lepas slender pun ada. Ada orang tanya depan saya lah, dia tanya ustaz lain tapi depan saya. Jadi benda pelik-pelik ni ya sentiasa berlaku kalau tak di tempat kita, di tempat orang lain. Ya. Jadi tak ada apa-apa Orang mani banyak ke apa, berkaitan dengan
Kalau ada pun mandi kepada orang yang memandikan, basuh wuduk bagi orang yang memikulnya. Other than that tak ada apa-apa. Dulu ada seorang dia kata kalau nak melih lembu untuk korban ke apa, melih lembu, kalau dia pemandi mayat tak digalakkan, nanti lembu tu jadi kerah lah ataupun jadi berlemak lah. Ya tak? Betul tak? Tak pernah dengar? Tak pernah dengar kot. Ustaz-ustaz kita juga, ya tak? Saya pula fikir apa connection dia? Mandi mayat, lembu tu jadi kerah, jadi lemuk. Apa connection dia? Ada connection lah? Ha? Petua. Petua apa? Tak ada connection apa-apa kan? Habis tu? Ha? Memang saya ada ajar di beberapa surau, macam di sini di Subang tu ada satu. Kemudian di Ampang saya ajar masjid besar. Fiqhul At'imah, the science of food and beverage and drink lah. Mana fiqh pemakanan. Kita ada fiqh pemakanan. Lepas fiqh muamalat, dia ada dua. Satu fiqh pemakanan, satu fiqh pemakaian dan perhiasan. Ya, fiqhul At'imah dengan fiqhul libah. Dua-dua fiqh ni masih ajar. Dalam fiqh pemakanan tu, saya baru lagi tahun lepas mengajar di masjid tu. Masa sebut tentang prinsip-prinsip makanan ni, saya ada sebut lah benda tu dan saya ada bagi tahu pasal benda ni. Lepas semayang, lepas kuliah tu di belakang tu, ada seorang penyembelih lembu kira profesional lah. Dia kat luar negara dia sembelih. Dulu orang kita pergi Australia ke apa menyembelih lembu kan. Mungkin dia pergi tempat sana kot. Dan dia bagi respon yang baik lah pada saya. Dia kata petuah kita dalam bab-bab macam ni kadang-kadang tak betul pun. Ni semata-mata yalah kan. Ada kalau ustaz cakap tak kau orang tak percaya. Ya tak? Lepas tu hak ni bagi tahu orang ni, hak ni bagi tahu orang lain, dia tersebar. Padahal benda tu tak ada apa-apa connection pun. Ya. Dia kata pengalaman dia dan hak dia belajar apa gitu. Pasal penyembelih profesional kan. Kira pakar jugalah. Dia kata sembelih ni dua je. Ha? Pertama, pisau tu mesti tajam. Alat tu mesti tajam. Ha? Yang kedua dia kata haiwan tu tak boleh stres. Inilah konteks biasa lah. Konteks biasa. Tapi kalau haiwan tu memang daripada dia hidup, dia kerah dah. Mati pun dia kerah juga. Dia takkan jadi lembut punya. Inilah konteks biasa. Dia kata senjata tajam, haiwan jangan bagi stres. Itu diamalkan bahkan di luar negara. Sebahagian haiwan sebelum nak sembelih dia alihkan dulu elektrik, dia bagi haiwan tu tenang kerana nak bagi sedap daging. Itulah dia kata. Memang betul. Kalau kita kaji dalam fiqh pun kan, memang Nabi suruh tajamkan sembelihan alatnya tu dan Nabi suruh rehat-rehatkan haiwan peliharaanmu. Kita bak senjata tajam tak ada isu lah. Mungkin saya ingat tak ada isu kan. Tukang sembelih sampai ada 5-6 parang dia ada pisau tajam-tajam belaka tu. Tapi kadang isu haiwan tu dia tak ada ketenangan. Dia nak pergi ke alam bakar tu dia tak ada ketenangan. Stres kan. Tengok seekor lembu berapa orang kejung. Stres lembu tu. Mau tak ada kerah dia. Sekarang Nabi kata tak? Falyuhib syafaratahu wal yurih zabihatahu. Betul tu hadis. Syahadat bin Aus, Sahih Bukhari atau Muslim. Tajamkan alatmu, rehatkanlah sembelihanmu. Dia kata dua ni je. Kalau beri kesan pada daging tu. Hak lain-lain tu merepek. Tak ada apa pun dia kata. Petua beritulah, petua berinilah. Ya tak? Ada petua tu kalau nak sembelih kena kepik Kepik je. Apa benda tak ada koneksi apa-apa. Ha? Ya tak? Mujur ada geng Wahabi duk pakar-pakar lah kan. Kalau tak ada geng Wahabi tak ada nak pakar buat gini ni. Kan tak? Wahabi je sensitif bawa gini. Okey. Jadi mandi sunat tu kan. Jadi mandi ni ada banyak kategori. Yang kita bincang dalam fiqh ni biasa mandi sunnah lah selain daripada mandi yang wajib. Dalam bab mandi dulu kita belajar mandi wajib, mandi sunnah. Kemudian dalam bab air raya ni pun kita sentuh lagi di mana ada mandi untuk air raya. Ya. Dan saya sebut peringkat awal tadi nanas tentang adab air raya ni tak semuanya marfu'. Sebagainya mauquf daripada sahabat Rasulullah SAW yang tidak ada marfu'. Mandi ni tuan-tuan dia tidak ada yang marfu'. Ya.
Dan kita ada tengok komentar ulama-ulama kita, especially yang kontemporer, ada kata memang tak ada riwayat daripada Rasulullah SAW yang marfu' lah, yang Nabi sebut ataupun sahabat bagi tahu Nabi buat tentang mandi hari raya. Yang ada ialah asas-asas yang sahih daripada sahabat Rasulullah SAW. Ya. Yang mauquf lah kita kata dalam hal ini. Dan ulama juga menggunakan kias di atas mandi Jumaat. Jadi yang mandi Jumaat tu, jadi yang dikias ke atas mandi Jumaat tu kita boleh kata marfu' lah. Tapi yang actual perbuatan tentang mandi ni dia banyak daripada sahabat Rasulullah SAW. Ya. Antaranya Ali bin Abi Thalib, dia ditanya tentang mandi, mana-mana sunnah lah ya, diriwayatkan dalam Sunnah Al-Baihaqi dan selainnya, disahihkan juga oleh Albani dalam Irwaul Ghalil. Dia ditanya tentang mandi lah, dia pun sebutlah mandi-mandi yang sunnah. Hadis tu hadis Zadan, termasuk ialah mandi hari raya, Yaumul Fitri wa Yaumul, dia tak sebut Yaumul Fitri, dia sebut Yaumun Nahri wa Yaumul Al-Fitr. Jadi dia sebut situ. Bila tanya tentang mandi sunat, dia jawab. Hak dia sebut ni ialah mandi hari raya Fitri, yakni hari puasa raya, dan mandi hari haji. Ya. Begitu juga dengan Ibnu Umar, seumpama yang dinyatakan oleh anak murid dia nama Nafi'. Nafi' ni bukan hanya anak murid dia lah, tapi juga pembantu dia. Di mana sebahagian besar daripada athar Ibnu Umar, termasuk yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, banyaknya daripada Nafi'. Nafi' ni orang rapat Ibnu Umar lah. Dia banyak riwayat. Ya, dalam bab mandi ni pun dia meriwayatkan benda yang sama, seumpama yang diriwayatkan dalam sebahagian kitab sunan lah, tapi bukan Sahih Bukhari Muslim, Abi Daud dan selainnya, tapi lebih kepada kitab-kitab musannaf ya. Ibnu Abi Syaibah ada. Kitab musannaf ni kitab hak bagi tahu amalan para sahabat lah. Dia ada dua musannaf yang top kan dalam market ni. Satu musannaf Ibnu Abi Syaibah, satu musannaf Abdul Razak. Di mana Nafi' kata Ibnu Umar memang dia mandi. Ya, kana Ibnu Umar yaktasilu qabla ayaqdu ila al-musalla yaumal fitri. Ibnu Umar dia mandi dulu sebelum dia pergi ke masjid pada hari raya puasa. Nas tu tak sebut hari raya haji, tapi dia sebut hari raya puasa. Jadi bila sebut hari raya puasa, dia tertakluk juga kepada hari haji untuk mandi ni. Ya. Dan ada juga riwayat Abu Bakar As-Siddiq dan kitab Sunan Abu Bakar Umar ya. Di mana Umar suruh Nabi beli baju yang cantik, tapi dia baju tu daripada sutera. Dan Umar pun kata, belilah wahai Rasulullah baju ni, tatajammal lil aidain, kamu boleh pakai untuk hari raya, dua hari raya tu. Maka Nabi kata, hadza saubun liman la khalaqa lahu, ini pakaian tidak ada untung bagi seseorang itu, merujuk pada kat dunia diharamkan, di akhirat nanti dia dilarang daripada memakai pakaian itu, sebab sutera kan, lelaki kan tak ada pakai sutera. Jadi ada asal, jadi ada jugalah asas-asas tertentu yang menunjuk bahawa itu baju apa disebut nah mandi pula. Itu baju bukan mandi, ni mandi kan. Mandi dah. Mandi apa lagi ada. Dan saya lihat buku-buku fiqh, khusus buku fiqh Syafi'i yang terdahulu lah, seumpama Al-Bayan, Al-Majmu', banyak asas-asas yang mauquf yang tidak marfu' kepada Rasulullah SAW tentang mandi hari raya. Walau bagaimanapun benda ni tak ada khilaf, sepakat para ulama di atas asas sahabat Nabi yang sahih ni. Dan kias yang digunakan ke atas mandi Jumaat. Ya, pasal dalam bab mandi ni kadang-kadang ulama dia banyak mengambil guna kias lah. Hatta dalam mazhab Syafi'i sampai 17 tu. Qiyah belaka tu. Ya. Sementara hari raya ni kita berhimpun kan. Banyak gerakan untuk mandi macam mazhab Syafi'i dia kata sampai 17 kan. Dia benar dia ambil kias lah. Banyak kias hari Jumaat je. Macam semayang istisqa, sunat mandi. Sedangkan istisqa mandi tak ada nas, memang tak ada nas yang spesifik, dia kias. Istisqa ni minta hujan kan. Begitu juga dengan gerhana, apa-apa bila kita semayang berjemaah memang sunat mandi. Itu yang standard dalam mazhab Syafi'i, kerana dia kiaskan di atas semayang Jumaat. Bila kita nak kumpul ramai-ramai ni, dia mesti badan bersih, jadi dia ambil itu jadi sampai 17 tu ya.
Kalau kita lihat dalam fiqh sunnah yang betul-betul based on hadis Nabi yang tak guna kias, buat hari raya je dia guna kias. Tapi lain pada hari raya kebiasaannya ulama kontemporer tak guna kias. Dia betul-betul ambil yang ni lah ya. Tapi macam hari raya ni pasal dia ada asar. Kalau dia tak guna kias pun asar tu sudah memadai. Jadi ni hak tak ada asar pun tak ada ni. Tapi ulama guna kias. Tapi kalau kita lihat ulama-ulama fiqh sunnah yang kemudian ni dia tak ambil. Sebab itu kita lihat macam dalam Bidayah Mutafaqih apa nama Baik Salam Bali tu kan 9 aja mandi sunat ni. Fiqh sunnah Sahabi ada berapa je 8 macam tu je kot. Ya, kalau tengok jenis fiqh sunnah ni kan dia betul-betul ambil yang ada nas. Kalau tak ada marfu' sekalipun dia ada mauquf. Lain pada tu dia tak guna qiyas. Ya. Tapi boleh aja. Tengoklah pengajian kita macam mana. Orang yang belajar fiqh Syafi'i pun dia boleh aja saring dengan fiqh sunnah ni, tak ada masalah sama sekali. Hatta kalau kita lihat buku fiqh Qardawi kan, fiqh taharah ke, fiqh semayang ke, fiqh puasa ke, fiqh lain saya tak tahulah, tapi 3 fiqh tu memang saya bacalah buku beliau. Tak ada beza dengan fiqh sunnah kontemporer pun, dia hurang aja. Ya tak? Kita pun tak boleh nak letak buku tu fiqh sunnah Syafi'i, fiqh Syafi'i ke, fiqh Hanbali tak ada. Dia sebab dia umum kan. Qardawi dia ambil pendapat sana, ambil pendapat sini. Dia standard fiqh sunnah juga, fiqh Qardawi ni. Ha? Okey, jadi mandi ya. Ada soalan mandi tak? Isyak lah. Kejap. Sunat-sunat mandi apa itu ini didahulukan dengan wudu, membasuh kemaluan itu tertaluk kepada sunat-sunat mandi yang telah kita belajar dahulu. Tak lari. Bila sebut mandi ni hak fardu ke, hak sunat ke? Sunat-sunat dia sama saja. Ha? Apa sunat mandi? Banyak. Saya mau balik lupa dah. Okey, baik. Itu pertama mandi ya. Dan mandi ni tuan-tuan, walaupun tak ada yang marfu', uniknya ialah adalah asalnya tu kan. Ulama sepakat no khilaf. Kita tak jumpa lagi lah fuqaha yang kata mandi tidak sunnah air raya ni. Kalau mandi-mandi yang tidak ada asar, semata-mata qiyas, mungkin sebagai ulama dia tak ambil lah ya. Sebab tu kalau betul-betul based on nas, marfu' ke mauquf ke, dia dalam 8 9 macam tu je. Yang jadi banyak termasuk dalam mazhab Syafi'i sampai berbelah-belah tu, sampai 17 tu dia guna qiyas. Ya. Tapi air raya ni dia walaupun ada qiyas di situ tapi dia ada asar. Dan asar dalam bab ni sudah memadai ya. Sebab tu ulama kita dia kata ittifaq macam Ibnu Abdul Bar dalam bukunya kalau tak Tamhid Istizkar. Dia kata ittifaq. Ittifaqul fuqaha ala anna al-ghusla lil aidaini hasanun lima fa'alahu. Dia kata sepakat. Kalau fiqh mazhab Syafi'i saya tak tahulah. Saya tak jumpa lagi lah ulama yang kata tak sunnah. Dan saya yakin mazhab lain pun sama kerana dinukilkan dia sepakat ittifaq. Jadi Ibnu Abdul Bar kata ittifaq makna sepakatlah. Al-fuqaha tutup fiqh. Tahu fuqaha? Fuqaha ni jamak kepada faqih, plural kepada faqih. Faqih seorang. Belajar bahasa Arab kan? Bahasa Arab lagi. Memang belajar fiqh ni patut kena tahu bahasa Arab. Sebab tu ada surau dia minta saja usul fiqh Ustaz. Aku pening nak ajar usul fiqh macam mana ya. Usul fiqh ini dia kena tahu bahasa Arab. Kau basic. Kalau tak tahu bahasa Arab macam nak ajar usul fiqh? Boleh ajar. Tapi sebahagian istilah tu dia mesti dijelaskan dalam konteks bahasa juga. Ya? Tapi saya ajar juga, tapi saya tak ajar buku fiqh. Tapi saya tak ajar buku usul fiqh yang betul-betul usul fiqh lah. Dalam market ni apa usul fiqh? Hak Melayu lah, hak paling basic. Buku usul fiqh Fawah Fadil tu lah. Tapi hak basic-basic pun kalau kita tengok, kerana usul fiqh ni banyak main dengan istilah. Ya. Jadi dengan istilah tu baru kita huraikan. Tapi kalau istilah tu pun kita tak boleh nak catch up. Susah juga tuan-tuan Walaupun sebagian istilah tu memang sudah di Melayu kan. Macam istilah am, khos, kita boleh faham lah bahasa am, khos ni Melayu pun pakai. Ya tak? Tapi ada banyak lagi
istilah-istilah yang lain ya. Mujmal, mubayyan, mutlak, muqayyad. Dia istilah tu penting tu. Usul fiqh ni kalau kita reti istilah, dia mudahlah untuk belajar. Ala kuliah dia ada hubung kait atau connection lah dengan bahasa Arab. Fiqh ni tak apa, tak tahu bahasa Arab tak langsung pun tak apa, zero pun tak apa. Kalau tahu lebih baik. Tapi kalau usul fiqh ni sikit, dia memang kena ada bahasa Arab sikit lah. Sekarang untuk kita dapat catch up istilah-istilah yang ketengahkan. Jadi saya tak pakai buku Fahfadil tu. Saya tengok dia berjemaah tunjuk kan. Tak lagi lah buku ni. Payah juga ni. Basic kali dah tu. Saya pakai buku pengenalan fiqh. Buku Muqaddimah kepada ilmu fiqh. Tapi sebab ada juga perkara yang bersabit dengan usul fiqh secara umum. Jadi saya pakai buku tu agak lebih mudah. Tu pun jemaah komplain ke Ustaz? Jemaah komplain lagi. Saya baru 3 kuliah dah kat situ. Buku tu Introduction to Fiqh lah, pengenalan kepada ilmu fiqh. Tapi kerana bab-bab yang dia bawa mari tu semua bab-bab yang ada dalam usul fiqh. Bab dalil, bab ahkam, lepas tu ada ijtihad dan taklid. Itu isu-isu dalam besar dalam usul fiqh ada kan. Saya baru kuliah 2-3 kuliah dah. Lepas jemaah. Ada jemaah tunjuk kat saya, Ustaz. Oh, orang komplain lah. Boleh pertimbangkan balik tak buku yang Ustaz pakai ni? Macam susah sangat. Aku cakap, aku ajar paling senang. Itu payah lagi. Kalau ajar buku sufi betul tak tahu. Ya? Sebab saya 3 kuliah dah, tapi kuliah pertama, kedua itu gambaran umum aja antara fiqh dan usul fiqh. Last kuliah hari itu baru saya masuk makna fiqh, makna usul fiqh. Oh, penidah. Tu ya kau boleh. Macam mana nak pergi lagi ni? Ya. Okey, baik. Faqih fuqaha tu jamak faqih. Jadi kata Ibn Abdul Bar, ittifaqul fuqaha, telah sepakatlah faqih. Ya, kerana fuqaha tu jamak kepada faqih, plural lah kepada faqih. Seorang faqih, kalau ramai fuqaha. Ya. Dalam bahasa Melayu kita terjemahkan sebagai ahli-ahli fiqh. Ya. Dan kalau terjemah orang kampung kita panggil tuk fiqh. Ya. Tapi tuk fiqh betul-betul tuk fiqh lah. Banyak orang kita ni dia cop tuk fiqh tu, kadang tak tuk fiqh mana pun. Ya. Nampak? Dan faqih ni penting juga dalam fiqh. Kita belajar fiqh kan. Fiqh ilmu tu. Orang yang menguasai ilmu tu disebut sebagai faqih. Itu saja. Jadi faqih ni orang yang fiqh. Ilmu fiqh dia bagus. Ya, dia tahu hukum hakam dan dia tahu dalil dan ilah-ilah yang ada. Ya. Of course lah dia tahu para ulama dan dia letakkan benda tu di tempat yang betul. Kalau ijma' dia kata ijma', kalau khilaf dia kata khilaf. Apa sandaran, apa hujah, apa alasan setiap hukum itu. Jadi dia ada ikhtilaf wasi', seumpama sebut dalam fatwa qata. Dia ada keilmuan dan pengetahuan yang luas dalam bab ni, ya. Jadi kalau setakat tahu sikit-sikit, itu bukan faqih, bukan tuk fiqh tu, ya. Ataupun dia tahu, memang dia banyak tahu. Kita nampaklah dari sudut ceramah dia, dah seumpama dia mengajar sana sini, takkan dia tak erti. Tapi kadang-kadang berlaku juga dia letak isu tu di tempat yang tidak betul. Itu juga boleh menjadikan dia tidak faqih. Ya tak? Benda khilaf dia kata sepakat. Contohnya. Benda yang ada sikit sebanyak kelonggaran, seolah-olah macam tak ada kelonggaran. Ya tak? Haram masuk neraka. Siapa yang makan ikan ni darah tak basuh masuk neraka. Haram. Ya tak? Jadi tak boleh begitu. Jadi bukan semua orang yang tahu fiqh itu faqih, ya. Itu kita bincang standard biasa perkataan faqih lah. Kalau betul-betul punya perkataan faqih ni mustahil. Ya. Mustahil. La yutlaqu kalimatul faqih illa ala man balagha rutbatal ijtihad. Siapa kata begitu? Tidak dinamakan seseorang itu faqih melainkan jika dia telah mencapai tahap ijtihad. Dia sebenarnya setiap mujtahid itu faqih. Tapi setiap faqih itu belum tentu dia mujtahid. Kerana boleh jadi dia mujtahid, boleh tidak mujtahid. Ya? Tapi kalau setengah-setengah ulama dulu dia agak ketat. Dia kata faqih ni hanya mujtahid. Tapi lah sebagian ulama lain dia kata tak semestinya. Mujtahid lah. Dia faqih. Tapi faqih ni boleh saja dia tidak mujtahid. Dia muqallid macam kita-kita ni, ustaz-ustaz yang mengajar dan seumpamanya. Tapi sekurang-kurangnya dia ada ilmu yang bagus tentang fiqh. Dia tahu hukum dan fatwa para ulama, dia tahu dalil dan dia tahu illah. Ya.
Dan dia boleh berinteraksi dengan ilmu itu dengan baik. Ya. Tidak hentam kromo apa gitu gini. Okey. Jadi mandi ya, confirm. Jadi Ibn Abbas kata sepakatlah para fuqaha, untuk fiqhnya ada. Bahawa mandi ini adalah sunnah, ya. Ataupun baiklah, hasanun, asal makna dia baik. Tapi dalam konteks ni merujuk pada ia adalah sunnah dan digalakkan. Sunnatun wa mustahabbatun. Jadi mandi ya. Bila kita nak start mandi, majoriti para ulama kata mandi mesti after subuh, baru dikira mandi tu. Cuma sebahagian yang lain kata boleh saja mandi lebih awal daripada subuh. Ya, boleh awal. Hatta Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga dan sebahagian bukunya termasuk Al-Um mengatakan bahawa boleh saja mandi before dawn. Before dawn, qabla al-fajr, mana 1/3 malam tu dia boleh mandi. Sebab mungkin dia bangun pagi tu, dia mandi, kemudian dia qiyamul lail, after that dia tak mandi, dia terus pergi ke masjid lah, sudah dikira mandinya. Ya, rusluhu ma'dudun lahu, mandi dia sudah dikira baginya, maksudnya dikira sebagai sunnah lah ya. Begitu juga dengan Jumaat kalau diikutkan, Imam Syafi'i kata Jumaat pun boleh juga, cuma fatwa yang baru dia kata hari raya saja boleh before dawn, makna sebelum pada subuh, tapi Jumaat dia kata tak boleh, mesti after subuh. Mesti after subuh. Itu pendapat dia je lah. Ada khilaf dalam bab ni. Benda furu' kan. Ya, benda furu'. Tapi jaranglah kita mandi awal kan. Biasa kalau kita subuh mandi pun nak pergi raya mandi lagi sekali. Betul tak? Sebab lepas subuh biasa kita balik. Kita tak duduk kat surau, tapi boleh aja kalau nak duduk situ. Tapi kalau tuan-tuan mandi, agak-agak dah tak nak mandi sebelum pergi sembahyang raya tu, tuan-tuan niat tu lah mandi. Mana mandi subuh tu kan, niat tu mandi hari raya. Mujzi insya-Allah. Ulama kata memadai baginya insya-Allah. Boleh ada tanya apa tak? Isyak-lah. 40 minit tu cukup lah. Sikit lah. Dapat soal malam ni. Nak berhabis 30 lah. Tapi orang lain-lain dia go through je lah ya. Tak ada isu sangat. Ada soalan lagi tak? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada soalan? Fik mana boleh tak ada soalan? Mandi telanjang makruh ke? Ha? Mandi telanjang. Mandi telanjang? Makruh? Okey, mandi ni kalau kita tidak bertelanjang itu sunnah. Kalau tak sepakat pun majoriti lah. Saya ingat sepakat kot. Mandi dengan ada pakaian lain. Itu memang sunnah. Ya. Di atas beberapa hadis Nabi SAW. Antaranya yang famous, yang digunakan oleh ulama dalam bab ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Daud rahimahullah, Turmuzi atau selainnya, daripada Bahaz bin Hakim. Di mana dia tanya Rasulullah SAW tentang aurat. Ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nazar. Faqala an-nabi ihfaz aurataka illa min azwajika aw ma malakat yaminu. Dia kata, wahai Rasulullah, aurat kami ni mana yang kami nak jaga, mana yang kami bolehlah untuk dedahkan. Maka Nabi kata, jagalah auratmu, melainkan ke atas isterimu atau orang-orang di bawahmu. Hamba lah ya. Kan hamba kan macam isteri juga, mana kita boleh menyetubuhi dah seumpama. Jadi aurat okey lah, dengan hamba aurat okey. Tapi selain daripada isteri dan hamba tak boleh. Mana kena tutup lah tempat-tempat yang wajib ditutup tu lah ya. Kemudian ditanya pula Rasulullah, ya Rasulullah, in kana ahaduna khalian, kalau kita duduk seorang-seorang macam mana? Faqala an-nabi fallahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Ya. Maka kalau kamu duduk seorang-seorang, Allah Ta'ala lah lebih layak untuk kamu malu kepadanya. Maksudnya duduk seorang-seorang macam dalam bilik air seorang juga kan. Kalau dapat tutup lebih baik, kerana manusia tidak melihat kita, memang haram pun, tapi supaya kita malu kepada Allah ya. Jadi di atas hadis itu, dan adalah beberapa nah yang lain ya, dalam bab mandi ada sebut dah hari tu ni. Nanti jumpa lagi mandi telanjang ni dalam fiqh pemakaian pun ada sebut juga dalam bab aurat ya.
Dalam aurat semayang pun ada sentuh juga kot, tak tahulah kan. Tapi ada hadis ni amat famous sekali. Dan sebab itu sepakat para ulama atau majoriti kata memang sunnah kita tutup lah. Ya. Okey. Mandi telanjang macam mana? Tutup sunnah, sepakat. Tapi kalau telanjang macam mana? Telanjang ni ada dua pendapat. Pertama makruh. Dan itu majoriti sebenarnya, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i. Based on hadis tadi lah. Ya. Bahkan sebahagian mengatakan bahawa mandi mungkin tak ada isu sangat sebab kita ada tujuan. Kalau duduk seorang-seorang dalam rumah dalam bilik tertutup bogel, dia kata haram. Tapi kalau yang standard mazhab Syafi'i makruh lah. Ya. Dia kata haram. Tak tahulah apa dasarnya, tapi ada yang berkata begitu. Ala kulli hal, kalau mandi bertelanjang makruh lah. Berdasar pada hadis itu, dan mungkinlah ada nanah-nanah lah. Dan segelintir kata harus. Dia kata harus. Pasal apa dia kata harus? Sebab ada nas dasar Bukhari, Nabi sebut Nabi Musa mandi telanjang. Dia dalam konteks syar'u man qablana. Ya. Kita belajar dalam usul fiqh ni ada satu bab atau satu bidang yang besar, nama dia bidang al-adillah. Dia fiqh pun ada 4 bidang yang besar kan, ada ibadat, ada muamalat, ada munakahat, ada jinayat. Ada semua ulama kata 5, qada', tapi sebahagian tu dia masuk qada' dalam jinayat. Usul fiqh pun sama juga, dia ada 4 bidang yang besar. Ya. Dia ada al-ahkam, al-adillah, at-ta'arud wa tarjih, al-ijtihad wa taqlid. Dia ada bidang tentang hukum dan hakam. Apa itu hukum, apa kategori hukum. Dia ada bidang tentang dalil, apa dalil, apa kategori dalil, ya. Kemudian dia ada bidang tentang ta'arud dan tarjih. Macam saya dulu masa di PK Master, buku yang kita rujuklah dalam bab ta'arud tarjih ni, yang paling basic buku Ibrahim Hifnawi tu. Ya. Itu kira ta'arud tarjih paling basic lah. Tapi dia satu bidang yang besar lah, ta'arud dan tarjih. Kerana antara sebab ulama khilaf ni ialah kena ta'arud. Dan bila berlaku ta'arud, ada tarjih. Ta'arud ni mana pertembungan. Nah ni kata begini, nah ni kata begini. Ya tak? Jadi ada pertembungan nas. Memanglah khilaf ulama banyak sebab. Salah satu sebab ialah nas tu bertembung. Dan banyak kes hukum ni ulama jadi khilaf tu kerana nas tu bertembung. Di samping sebab-sebab yang lain lah. Jadi tidak boleh tidak mesti ada satu pendekatan lah dalam bab ni. Antaranya tarjih lah. Bila bertembung dia tarjih. Dan satu lagi ialah ijtihad dan taklid. Ijtihad dan taklid. Banyak orang tak faham setengah isu fiqh ni sebab dia tak faham ijtihad dan taklid dan termasuk ta'arud dan tarjih tadi juga. Baik. Jadi dalam al-adillah, dalil-dalil tu, salah satu dalil kepada fiqh ni ialah yang dibincangkan dalam usul fiqh ialah syar'u man qablana. Dalil ni ada yang disepakati, Quran, Sunnah, ijma', qiyas. Ada yang tak disepakati. Tak disepakati ni yang banyak. Salah satu ialah syar'u man qablana, syariat orang terdahulu. Jadi dalam bab mandi ni dia ambil hadis tu Nabi Musa mandi telanjang. Orang Yahudi dia kata Nabi Musa ni kulit dia ada kudis. Satu hari Nabi Musa dia mandi, dia buka semua baju dia, dia letak atas batu. Lepas tu batu tu lari baju dia. Ni bukan kisah tahyul, khurafat, ni kisah benar lah Nabi sebut dalam Sahih Bukhari kan, ataupun Muslim, tak silap Bukhari. Dia buat lari baju, Nabi Musa berkejar batu tu. Batu boleh buat lari baju. Mukjizat dia lah. Allah Ta'ala sebenarnya nak mensucikan Musa daripada tomahan jahat orang Yahudi tu. Jadi Musa tu mandi telanjang. Bila dia lari kejar baju dia tu, orang Yahudi nampak Musa telanjang. Nampaklah Musa ni kulit dia okey. Ya. Itulah hikmah dia. Tapi hadis tu menjadi rujukan dalam bab bertelanjang ni tidak haram. Dan sebahagian juga kata tidak makruh. Dia syar'u man qablana. Nabi sebut Nabi Musa mandi telanjang dan Nabi tak bagi apa-apa komentar. Menunjukkan bahawa benda tu harus. Ya. Ala kulli hal yang terbaik ialah kita pakai kain basahan lah. Tapi kalau tak pakai kain basahan, makruh.
dan tak dinafikan, ada juga sebahagian kata harus. Itulah cerita dia. Dia macam kencing berdiri pun sama juga. Ulama sepakat kencing duduk sunnah. Kalau ada keuzuran harus berdiri, tak makruh, haram jauh sekali tidak. Tapi kalau tak ada apa-apa keuzuran, kalau once a while harus. Tapi kalau selalu, majoriti kata makruh lah. Termasuk sanad mazhab Syafi'i. Tapi tak dinafikan, sebahagian atau segelintir minority of them dia kata harus juga, antaranya Allama Ibn Hajar. Kerana Nabi kencing secara berdiri tanpa keuzuran li bayanil jawaz, kerana Nabi nak tunjuk benda ni harus. Tapi kalau kita ambil skop majoriti dan betul-betul yang macam Nabi amalkan, macam Nabi amal, Nabi kencing duduk lah. Bila ada Nabi sakit lutut, Nabi berdiri. Ada Abu Hurairah itu, tapi hari itu dhaif tu, ada Abi Daud lah. Tapi kalau tanpa keuzuran, bila Nabi kencing berdiri, sekali-sekala je. Jadi kita kencing duduk lah. Sekali-sekala kencing berdiri, walaupun tanpa keuzuran harus. Tapi kalau kita asal kencing je berdiri, dia macam tak sama dengan sunnah Nabi lah. Nabi tak kencing berdiri all the times, hanya once a while. Jadi makruh tu menepati lah. Tapi ada juga ulama kata harus. Walaupun Nabi buat sekali, tapi kalau tanpa keuzuran, itu bayanul jawaz. Itu kaedah ulama masing-masing lah. Cerita dia gitulah. Boleh? Jadi tak ada apa masalah insyaAllah. Haram tak sama sekali. Sebab tu dulu ada ustaz yang famous tu kan, dia kata Muaz bin Jabal kena azab pasal kencing berdiri. Kencing berdiri ni bukan haram. Dan kalau tanpa keuzuran pun memang majoriti kata makruh, tapi segelintir kata harus. Takkanlah sahabat sebesar Sa'ad bin Muaz tu kena azab pasal kencing berdiri, sedangkan benda tu tidak haram sama sekali. Nabi buat walaupun sekali tanpa keuzuran, dia tak diharam lalu. Tak tahulah dia tu belajar fiqh ke tidak. Tapi nak tetap belajar fiqh pun susah juga kan. Ramai je ustaz tak apa reti fiqh pun. Dia ajar tu macam dia reti, padahal dia tak reti pun. Tuan-tuan mungkin tak boleh detect, tapi kami yang belajar fiqh kami tahu lah, kami boleh detect dia tu macam mana kan. Jenis-jenis orang macam ni. Dia tak ada idea pun pasal fiqh bab tu. Bab lain saya tak tahulah, tapi kalau bab tu, kalau dia kata begitu memang tak ada. Sementara nas tu tidak sahih, malah dihukumkan palsu oleh sebagian ulama. Hadis tu memang tak boleh pakai pun. Memanglah awak nak bagi galakan pada orang supaya kencing duduk kan. Tapi janganlah rosakkan fiqh tu sendiri, malah ambil nas yang tak boleh pakai. Kan, nas Bukhari, Sa'ad bin Muaz mati, 70,000 malaikat turun tu. Apik dia pergi ke kubur. Turun untuk menghormati sempena mati dia. Takkan sahabat yang diiring oleh 70,000 malaikat, seumpama dia akan nas Bukhari, kan, diazab pula ke? Tak logik betul. Tapi ada hadis yang sahih juga. Sa'ad bin Muaz memang dia dihimpit oleh kubur, dia bukan diazab, tapi dihimpit oleh kubur. Tapi himpit kubur ni semua orang kena, beriman ke kafir ke semua kena. Cuma kalau himpitan orang kafir, himpitan azab. Kalau himpitan orang beriman, dia panggil himpitan umumah, himpitan keibuan. Dia satu rahmat Allah Ta'ala, macam ibu dia peluk anak dia, macam tu lah. Okey, boleh tu? Ada soalan lagi? Syed tanya apa tadi? 3 minit pukul 9. Kenapa? Larang pakai wang? Larang pakai wang? Zakat apa tu? Ada larang pakai wang ke? Ada mana? Ana pun tak tahu. Zakat fitrah ni memang majoriti kata mesti bayar dengan qut. Qut ni ialah makanan ruji. Ya. Sebagian ulama kata mesti qutul balad, mesti makanan ruji negeri tu. Dan itu yang termasuk dalam standard mazhab Syafi'i. Mesti makanan ruji negeri tu. Kalau di negeri tu gandum, gandum lah. Kalau negeri tu berah, berah lah. Cerita berah kan? Berah lah. Kalau negeri tu apa lagi? Tak kisahlah makanan ruji dia apa. Ruji negeri tu mesti disebut sebagai qutul balad. Sebagai ulama kata asal qut saja. Ini yang standard dalam mazhab Malik. Asal qut saja. Mana asal makanan ruji lah.
Awak Malaysia ni makanan ruji dia berah, tapi nak bagi gandum boleh, pasal gandum ni makanan ruji juga tapi di negeri lain. Tapi kita pun pakai juga gandum. Kita kata makanan ruji nombor 2 lah, makanan ruji nombor 1 berah. Makanan ruji nombor 2 kita gandum, dia masih ada konteks makanan ruji. Ya. Tapi kalau nak bagi makanan, sebaik-baiknya bagi hak nombor 1 tu lah, kerana itu lebih baik. Ya, bagi berah lah. Jangan bagi gandum pula kalau nak bagi hak makanan ruji. Ya. Pasal apa? Pasal hadis-hadis tentang zakat fitrah ni dalam fiqh puasa memang ada satu bab, ujung-ujung lah biasanya, bab zakatil fitri, bab zakat fitrah. Ataupun dalam bab zakat tu sendiri ada bab zakat fitrah. Zakat fitrah ni kadang dia masuk dalam bab puasa, kadang dia masuk dalam bab zakat. Bab zakat tu lah, ujung tu ada zakat fitrah selepas zakat-zakat yang lain. Ala kulli hal, zakat fitrah dia ada hadis yang khas yang menyebut tentang bila kita nak bagi mesti bagi makanan ruji, macam hadis Ibnu Abbas, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis Ibnu Umar. Itu hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Di mana kata mereka, kami bayar zakat fitrah. Kunna nukhriju zakatal fitri ala ahdi Rasulillah. Sa'am min sya'ir, sa'am min tamar, sa'am min zabib. Kami mengeluarkan, ni Abu Sa'id, dia kata kami mengeluarkan zakat fitrah pada zaman Rasulullah. Satu gantang daripada gandum, satu gantang daripada bali, satu gantang daripada tamar, satu gantang daripada zabib. Jadi dia sebut makanan-makanan ruji belaka tu. Ya. Ibnu Umar pun sama, dia kata kami zakat fitrah itu wajib, kata adalah ada hadis dia kan. Cerita dia makanan ruji yang banyak disebut dalam bab ni. Lepas tu Ibnu Abbas pun kata, dasar Muslim kot, farada Rasulullah zakatal fitri tuhratun lis-shaim tu'matan lil miskin. Ya. Allah Ta'ala ataupun Rasulullah mensyariatkan, memfardukan zakat fitrah ini sebagai penyucian kepada orang berpuasa dan memberi makan kepada orang miskin. Betul tak? Jadi bila kita bayar zakat fitrah, kita dapat dua. Satu, mensucikan kita, sebab kita puasa bukan perfect pun. Dia boleh menyucikan tu, zakat fitrah boleh menyucikan. Ya. Dan boleh memberi makan kepada orang fakir miskin. Ada dua kebaikan di situ. Ya. Sebab itu sebagai ulama dia agak tegah dalam bab ni, macam Ibnu Utsaimin kan. Dia kata tak sah dengan duit-duit ni. Dia betul-betul pegang hadis Ibnu Abbas tu lah. Di mana fungsi zakat fitrah ialah selain daripada nak beri makan kepada fakir miskin, dia menyucikan kita punya puasa. Yang mana dia kata kalau awak bayar pakai duit tak dapat benda ni. Boleh tengok dalam buku dia Syarah Mu'tad. Tapi dia antara yang pegang hadis tu lah. Mana? Dan seingat saya majoriti lah. Standard mazhab Syafi'i memang makanan ruji pun. Buka lah buku mazhab Syafi'i mana-mana pun. Tapi sebagai lain kata tak semestinya makanan ruji. Dan itu mazhab Hanafi sebenarnya. Kita dalam bab harta ni, kita banyak ambil Hanafi. Kalau tak banyak pun sebahagianlah daripadanya. Dan termasuk zakat juga. Hanafi ni dia banyak flexibility dalam hukum kafir dia. Of course lah dalam hal melibatkan harta. Ya. Kerana dalam bab harta ni, khusus zakat lah ya, dia ambil kira maslahah. Aslah lil masakin, yang lebih memenuhi kemaslahatan orang miskin. Sebab itu dia membolehkan zakat-zakat harta ditukar kepada wang. Dan bukan zakat harta saja, zakat fitrah pun sama juga. Bila kita tukar pada wang, dia lebih aslah lil miskin, boleh memenuhi kemaslahatan orang miskin berbanding hanya memberi makan. Dia guna kaedah tu lah. Hanafi dah ada kaedah dia sendiri. Jadi dia guna prinsip maslahah dalam bab ni. Hadis memang tak ada lah bayar pakai duit zaman Rasulullah, baik dinar, baik dirham, tak ada. Tapi tak tahulah, entah kata ada larangan bayar pakai duit, mungkin ada kot, saya tak tahulah. Ala kulli hal, bab zakat ni dia tertakluk kepada ulil amri ya. Mungkin kita belajar fiqh yang standardnya begitu. Ya. Macam kita kata dalam bab zakat kan, standard mazhab Syafi'i bagi makanan ruji, bagi duit memang tak sah. Tapi kita nak kata bagi duit tak sah dalam konteks hari ni, especially di tempat kita, tak boleh, pasal harta termasuk zakat ni di bawah ulil amri. Jadi kalau ulil amri mengharuskan, malah menggalakkan bayar pakai duit, kita kena akur lah.
Kalau awak nak pilih tak boleh, di atas dasar tertentu sebab kita mengaji kan. Kita buat on our own lah. Jangan hasut masyarakat supaya tak payah pakai zakat pula. Tak payah pakai ni pula. Ya. Jadi kita nak faham juga bab tu. Bab harta ni dia agak berbeza berbanding hak lain-lain. Ya. Dan kita tak boleh bercanggah dengan Uli Amri dalam bab ni. Kerana dia ambil kira banyak hal. Ya. Jadi terpulanglah. Ya. Saya memang bayar duit all the time. Saya bukan tak tahu apa bayar makanan ruji ni. Kalau dari sudut hukum tu dia majoriti para ulama. Kalau mazhab Syafi'i memang standard pun. The most standard. Paling muktamad sekali. Dan dari sudut fungsi dia pun baguslah kan. Kita lihat Adi Ibn Abbas dan seumpamanya. Tapi saya mau bayar pakai duit je. Lagi itu memudahkan lah. Ada pernah sekali saya bayar pakai beras. Saya ingat 10 tahun lepas kot. Ada saya beli beras sekali. Saya beli sekampit saya bagi. Yang 5 kilo punya. Cerita dia boleh aja. Ya. Macam sekarang kan. Kalau kita lihat dalam fatwa yang JAKIM keluarkan dari Ismaf tu tentang bayar zakat kepada amil kan. Ulil Amri. Secara umumnya dia kata negeri-negeri mewajibkan. Sebagianlah daripada negeri Malaysia. Tengoklah macam mana. Macam Selangor dia mewajibkan bayar kepada Ulil Amri. Tapi membayar kepada orang lain yang asnah zakat juga secara bersendirian. Tidaklah dianggap sebagai satu jenayah yang boleh diambil tindakan. Tapi Ulil Amri memang mewajibkan. Ataupun memang suruh kita bagi ke dia lah. Jadi dari sudut kepentingan tu ada juga. Sebab duit zakat ni dapat banyak bantu orang Islam. Kalau masing-masing bayar masing-masing. Jadi Ulil Amri nanti kan tak ada duit pula. Zakat tu. Tengoklah macam mana. Boleh? Jadi macam tu saja. Zakat fitrah. Dia dalam bab puasa. Biasa zakat fitrah ni. Dan dia dalam fiqh pun dia bukan satu bab yang besar. Sebab zakat fitrah ni dia very straight to the point. Dan isu yang khilaf ulama pun tak banyak. Dalam isu makanan ruji duit ni tak ada khilaf setahu saya. Ya, kalau ada khilaf pun Hanafi je kata boleh pakai duit. Dia isu bayar lebih awal. Macam kita bayar lebih awal kan. Ada juga saya lihat setengah orang tu dia kata bayar kalau nak awal ni hanya 2 atau 3 hari sebelum puasa. Kalau sebelum tu tidak sah. Memang ada ulama kata begitu. Macam Ibn Utsaimin, tak silap saya, Saudi punya dia kata tak sah. Tak silap saya lah. Kerana kalau kita lihat hadis dalam bab bayar awal ni, adalah beberapa hadis dalam bab tu. Macam hadis Ibn Umar kan. Dia keluarkan zakat tu 2 atau 3 hari sebelum. Tapi sebagai ulama kata boleh bayar lebih awal. Dalam konteks mazhab Syafi'i dia kata boleh selepas 15 Ramadan. Dan sebagai lain kata boleh saja daripada awal Ramadan. Kerana zakat-zakat fitrah ni dia panggil murtabitatun bi Ramadan. Dia ni terikat dengan Ramadan. Ya. Jadi kalau 2 atau 3 hari sebelum boleh, lebih awal daripada itu boleh, lagi boleh. Ya. Malah ada ulama sebagainya membahaskan kalau kita bayar before Ramadan, boleh ke tidak? Memang majoriti kata tak boleh sebab belum masuk lagi waktunya. Ramadan tak masuk, tapi segelintir kata boleh. Kita tahu dah Ramadan nanti aku nak bayar zakat fitrah. Aku nak bayar loan ni. Ada sebahagian kata boleh, memang tidak muktamad pun. Sebab zakat ni dia melibatkan harta. Harta ni dia ada banyak flexibility. Tengoklah macam mana. Dan ala kuliah dia balik pada Ulil Amri. Kalau Ulil Amri kata daripada awal bulan lah. Boleh aja. Tapi kebiasaannya kita zakat ni dia kalau online lah dia open. Bila-bila masa tuan-tuan boleh bayar. Macam zakat fitrah tu kan awal bulan dah boleh bayar. Tapi kalau amil yang kerajaan lantik kebiasaannya lepas 15. Dah awal puasa baru dia buat mesyuarat lah itulah inilah. Hari ke-10 ke atas tu baru dia amil start keluar. Biasa 15 ke atas. Jadi tak ada isu lah bayar awal pun okey je. Sebab dia tak ada. Yang ingin mau tidak belanja lah, ada kesan tak Ustaz? Sakit terus dia belanja raya lah. Bagi kerajaan kepada dia belanja. Ada kesan tak? Kesan apa dia? Kesan orang sikit nak belanja. Kalau belanja dulu tak ada. Kesan zakat fitrah. Tak tahulah macam mana dia buat. Kita pun tak faham sangat dari sudut admin zakat ni. Macam mana dia buat duit zakat fitrah apa gitu ini tu. Adakah dia bagi terus ke macam mana, tak tahu, kita pun tak tahu lah. Kita bagi sepenuh kepercayaan lah. Ya tak? Kali ikut kan memanglah zakat fitrah ni untuk
kita beri dan digunakan oleh orang fakir miskin pada hari raya dan seumpamanya. Tapi ya, itu asalnya begitulah. Tapi dari sudut kita bagi duit tu, bila dia bagi kepada orang miskin apa gitu, kita mana pengurusan dia tu, duit dia, pengagihan dia bagi siapa, bagaimana, apa kita pun tak tahu. Kalau nak tahu kena kita tanya depa sosok. Memang kita tak tahu. Dan saya pun personally pernah tanya Mufti Selangor tentang perihal zakat ni. Dia sendiri pun dalam banyak hal dia tak tahu. Dia tahulah dasar-dasar, of course lah fatwa sebab dia yang keluarkan. Tapi in detail dia pun tak tahu, kerana dia kata zakat ni ada eksekutif dia sendiri yang menguruskan. Dalam hierarki tu hak atas sekali sultan lah, nombor 2 mufti, baru hak lain-lain kan. Tapi dia tak terlibat secara langsung dalam pengurusan hak furuk-furuk hak spesifik ni. Dia ada pentadbiran dia sendiri, eksekutif dia sendiri, depo yang tu dia tak dicampur tangan. Jadi kalau kita nak tahu, kita kena tanya orang yang menguruskan zakat lah macam mana. Tapi tu ojik kita jadi siasat one by one pun. Kita bagi lepas tanggungjawab kita. InsyaAllah ta'ala. Cukup tu. Aku Luka Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis kita dan tasbih kafar.